Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor. Saya Erna Atiqah binti Zulkafli, nombor matrik 151554, serta rakan kumpulan saya iaitu Nur Farhana binti Muhammad Syukri, nombor matrik 150571, dan Nur Syafika binti Juliani, nombor matrik 151997, dan akan membentang berkaitan geografi ekonomi. Tradisi ruang ialah kaitan analisis yang mendalam mengenai butir-butir sesuatu tempat. Tradisi ruang merupakan tempat atau setiap ruang yang terdapat di muka bumi. Ruangan yang sedia ada akan dibina sesuatu pembangunan yang sesuai dengan ruang tersebut. Seterusnya, definisi geografi ekonomi. Geografi ekonomi ialah aktiviti sains sosial yang dijalankan bagi mengkaji keadaan pasaran mengikut taburan geografi, pengeluar dan pengguna. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Prof. Chan dan rakan-rakan sekalian. Saya Nur Syafika binti Julani bernama matrik 151997. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan. Saya akan membentangkan tentang cara bagaimana lokasi mempengaruhi kegiatan ekonomi. Cara yang pertama adalah melalui geografi fizikal atau bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi jenis tanah pama sesuai untuk aktiviti penanaman padi, pembinaan jalan raya, jalan kereta api dan lapangan terbang kerana jenis bentuk muka bumi ini rata. Manakala kawasan beralun pula sesuai untuk kegiatan penanaman getah dan kelapa sawit, misalnya di Tenggara Pahang. Sementara itu, bagi kawasan pinggir laut, kawasan ini sesuai untuk penanaman pokok kelapa, dijadikan sebagai pusat pelancongan, pusat perikanan, pusat pelabuhan, pusat perombongan dan kawasan pembangunan seperti hotel bagi menarik minat pelancong. Sementara itu, iklim juga mempengaruhi kegiatan ekonomi di sebuah kawasan. Salah satu kegiatan ekonomi yang dipengaruhi oleh iklim adalah aktiviti perdagangan. Hal ini demikian kerana perbezaan iklim antara negara menyebabkan wujudnya permintaan barang mentah dan tanaman dari negara pengimport. Misalnya, kawasan Asia Tenggara yang beriklim tropika merupakan pengeksport utama bagi hasil tanaman seperti getah, kelapa sawit, koko, lada hitam dan lain-lain. Selain aktiviti perdagangan, aktiviti atau sektor perikanan turut dipengaruhi oleh iklim. Kegiatan perikanan dijalankan secara meluas dan sepanjang tahun di kawasan tropika lembap. Dan bagi kawasan beriklim khatulistiwa, kawasan ini menerima cahaya matahari sepanjang tahun yang mana keadaan ini menggalakkan pertumbuhan plankton di dasar laut sebagai sumber makanan kepada hidupan akuatik, maka kelangsungan hidupan laut dapat diteruskan. Manakala bagi kawasan beriklim sejuk, kegiatan perikanan dijalankan hanya pada musim bunga dan panas kerana pada musim sejuk, laut akan dilitupi ais. Selanjutnya, sumber asli juga mempengaruhi kegiatan ekonomi. Semestinya, sumber asli atau bahan mentah memberi pengaruh dalam sektor perindustrian. Misalnya, sumber asli seperti petroleum dapat digunakan dalam bahan bakar kenderaan, polimer, cat dan juga minyak lincir. Manakala bagi bahan mentah seperti gas asli, bahan ini memberi galakan kepada industri membuat bahan bakar kenderaan dan baja urea. Sementara itu, bagi sumber asli seperti getah akan memberi galakan kepada industri pemprosesan minyak kelapa sawit. Terima kasih Erna, terima kasih Syafika. Nama saya Nur Farhana binti Muhammad Syukri dan saya akan bentangkan berkenaan dengan aplikasi tradisi ruangan dalam geografi ekonomi. Untuk kawasan pedalaman melibatkan aktiviti seperti pertanian dan pengutipan hasil hutan seperti rotan, akar kayu, buah-buahan dan sebagainya. Sebagai contoh, kawasan pedalaman di negara kita iaitu di Sabah dan Sarawak yang melibatkan penduduk asli yang terlibat dalam kegiatan ekonomi secara tradisional. Kegiatan aktiviti primer merupakan aktiviti terpenting di kawasan ekonomi pedalaman melalui peranan geografi ekonomi itu sendiri. Namun begitu,
Pengetahuan dan penggunaan teknologi berjaya membantu menaikkan taraf ekonomi penduduk di kawasan pedalaman. Bagi kawasan luar bandar atau kampung, kegiatan ekonomi di kawasan tersebut dikatakan lebih banyak berbanding dengan kawasan pedalaman. Kawasan luar bandar masih terdapat kegiatan ekonomi prima iaitu penduduk kawasan tersebut terlibat secara langsung dalam bidang pertanian, pelombongan atau pembalakan. Selain itu, penduduk juga akan menjalankan aktiviti perikanan. Seterusnya, penduduk luar bandar juga telah menguasai dan mempunyai kepakaran serta pengetahuan dalam teknologi untuk memanfaatkan alam sekitar iaitu sekitar kawasan tempat tinggal mereka. Bagi kawasan bandar memperlihatkan keupayaan manusia berinteraksi dengan alam sekitar secara kreatif dengan mewujudkan pelbagai teknologi. Kawasan bandar menjalankan pelbagai aktiviti ekonomi yang bermula dari peringkat ekonomi prima sehinggalah ke peringkat yang lebih tinggi iaitu melibatkan perkhidmatan kepakaran dan profesional. Geografi ekonomi bandar juga memperlihatkan perubahan corak ekonomi mengikut masa. Seterusnya, kepakaran dalam bidang lain juga mudah didapati di kawasan bandar seperti perkhidmatan perundangan, perbankan, lapangan terbang, pelabuhan dan sebagainya. Kewujudan sistem pengangkutan dan perhubungan yang banyak di kawasan bandar juga telah memudahkan pergerakan manusia dan memudahkan untuk mereka melaksanakan suatu urusan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Untuk kesimpulannya, kepentingan geografi ekonomi semakin jelas apabila dilihat intensiti aktiviti ekonomi dengan merujuk apa yang dijelaskan. Hubungan manusia dengan alam sekitar semakin jelas dengan memperlihatkan kepelbagaian aktiviti manusia di kawasan bandar dan sub-bandar, seperti dari ekonomi prima ke ekonomi sekunder dan dikomersialkan. Sekian, itu saja daripada kumpulan kami. Maaf jika terdapat kekurangan. Sekian, terima kasih.